Semalam Perikatan Nasional melancarkan ikrar mereka, manifesto mereka. Baguslah bila rakyat pengundi Johor boleh banding-bandingkan antara tawaran. Cuma untuk sesuatu tawaran itu dianggap bagus, mesti ada credibility, mesti ada perincian spesifik, bukan hanya aspirasi umum, dan mesti masuk akal. Saya akan terangkan kenapa tiga elemen ni tak ada sangat dalam ikrar Perikatan Nasional. Pertama, soal credibility. Orang kena percaya apa yang kita janjikan. Contohnya dia janjikan pentadbiran yang ada integriti. Memang kita sokong integriti, tetapi macam mana kita nak percaya sedangkan Perikatan Nasional itu ditubuhkan sendiri oleh mereka yang lompat. Selain itu, untuk ada kredibiliti melaksanakan janji kita, mesti ada kestabilan politik. Tapi langsung tak ada sebarang tawaran. Perkara paling asas pada saat ini, kestabilan. Tidak ada dalam ikrar Perikatan Nasional. Satu lagi, dia janji dia nak buat penglibatan wanita dalam pengurusan tertinggi GLC negeri 30%. Tapi calon wanita sendiri 10.7%. Mana kredibiliti? Kedua tadi saya sebut, tawaran mesti ada sedikit butiran, perincian. Tak boleh hanya soundbite dan general sangat. Dalam ikrar PN ni, misalnya, dia sebut dia nak merancakkan penglibatan usahawan mikro, kecil dan sederhana. Bagus, tapi macam mana tak sebut? Dia sebut nak menyediakan peluang pekerjaan yang berkualiti. Macam mana tak sebut? Dia sebut kat sini, memperkasa masa depan ekonomi Johor, nak sediakan pelan sedekat ekonomi Johor 2022 sampai 2032. Tapi tak ada detail-detailnya, mengutamakan penglibatan semua lapisan masyarakat. Semua plan cakap macam tu. Kalau sekadar nak umum nak buat plan, baik tak payah. Ketiga tadi saya sebut, tawaran mesti sensible, mesti masuk akal. Ada beberapa yang tak berapa masuk akal dalam ikrar PN ini. Pertama, dia nak menjadikan wilayah utara Johor sebahagian daripada koridor ekonomi pantai timur. Ini kurang masuk akal sebab kawasan macam utara Johor, macam Pagoh, Muar bukan belah timur. Keduanya, zaman Datuk Najib 2018 tempoh hari pun sudah pun diletakkan Segamat dan Mersing dalam koridor ekonomi ECR ni. Jadi apa yang tak berapa masuk akal. Kedua, dia nak meletakkan kuota khas kemasukan anak Johor ke institusi pengajian tinggi awam di negeri Johor. Tapi tempat dalam IPTA ni memang kita semua maklum bawah Kerajaan Persekutuan, bawah Kementerian Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri, tak boleh buat kuota untuk paksa. Jadi sekali lagi tak masuk akal. Kalau ada tawaran yang masuk akal, yang bagus sikit pun, banyaknya inisiatif yang dah sedia ada dalam Kerajaan Negeri. Misalnya disebut nak mewujudkan hub pengeluaran makanan negara, memang dah ada pun. Program reskilling dan upskilling, saya pun tak pasti apa perinciannya, tapi baguslah. Kerajaan Negeri bawah BM pun dah buat lama dah. Don Belia, ini confirm, semua orang muda tahu bahawa dalam Johor memang dah ada pun Dewan Muda Johor, Don Belia. Tapi mungkin orang cakap, yang bercakap ni Ketua Penerangan UMNO, mestilah dia kata semua tak elok. Takkan tak ada benda baik pun dalam ikrar PN ni. Saya cuba carilah, ada kot yang bagus. Ni ada. Bantuan J-Kids sebanyak RM150 kepada setiap anak kelahiran Johor daripada keluarga berpendapatan rendah. Perkara ni bagus. Dan dalam BN pun kita buat perkara yang sama, RM150. Ada lagi mungkin disebut membina dan menaik taraf infrastruktur dan kemudahan sosial seperti Dewan Orang Ramai, jalan perhubungan, bekalan elektrik, bekalan air. Perkara ini bagus, tak apa, bila BN besok menang pun kita akan buat juga. Kesimpulannya, biasalah dalam musim pilihan raya ni akan ada serangan, akan ada kritikan sesama sendiri. Tetapi manifesto ni unik dan istimewa dalam pilihan raya kerana ia akan menentukan apa yang akan jadi 5 tahun akan datang. Jadi pengundi wajar membandingkan antara tawaran-tawaran yang dibuat oleh parti-parti bertanding. Saya meyakini setelah mengkaji, pengundi-pengundi akan memilih kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni, kestabilan masa depan 12 Mac nanti, Pangkah Barisan Nasional.